Duduk di Perak, ngaji di Kelantan, dini tamu orang Besut, dini dua tak tahu mana lagi. Mungkin orang perlupa, mungkin. Jadi tuan-tuan itu mengandung, tapi dia naik juga. Tuan-tuan kalau pergi Mekah, tuan-tuan tengok tinggi, tuan-tuan rahmati Allah. Tapi Fatimah naik juga demi memberi makan kepada suaminya Muhammad bin Abdullah. Sebab itulah ibu-ibu yang rahmati Allah, Nabi Muhammad tidak kahwin 2, 3, 4, 5 dan seterusnya selagi mana Khadijah tak mati. Bila mati Khadijah, barulah Rasulullah kahwin nombor 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Kerana apa? Kerana Khadijah ni sangat mentaati perintah suami ni. Bukan kata ibu-ibu tak taat, ibu taat dah ni. Cuma halah kita tuan-tuan nak baca Allah. Yang ujian ni buat kopi boleh. Kopi bukan tu boleh. Muka bergelap dengan kopi. Allah. Di Hira datanglah malaikat Jibril alaihi salam. Jibril punya duduk. Jibril ni tuan-tuan ni satu malaikat. Tugas dia menyampaikan wahyu. Maka bila Nabi Muhammad umur 40 tahun, maka dia dilantik sebagai Rasul. Nabi lagi Rasul. Baik, persoalannya kenapa umur 40 tahun? Kenapa tak umur 20? Kenapa tak umur 30? Kerana kata ulama, umur 40 ni dia lebih tinggi kesabaran ni. Kalau moci-moci perasan, moci tu sangat. Kalau kakak perasan, kalau kakak perasan, dulu mula-mula kita kahwin dengan suami kita, waktu muda-muda lah, kita umur 20, suami kita umur 25. Abang, nak beli foundation tu boleh? Foundation beli dah kan? Nampak? Tapi bila kita dah berumur, kita umur 50, suami kita umur 60, abang nak beli kasut ni boleh? Beli lah, tak ada masalah. Abang nak tukar pasu ni? Beli, tak apa sabar. Anda buat tuan-tuan rahmati Allah. Ada kemudian itu tersedak kan? Ibu-ibu, mak-mak, taatlah perintah suami. InsyaAllah syurga menanti. Tapi kalau kita lawan kata suami, Allah berat sikit lah. Berat sikit ibu-ibu yang rahmati Allah ni, berat sikit. Kerana dalam hadis Nabi kata di antara solat dia tak diterima oleh Allah walaupun sejengkal daripada kepala seorang isteri yang tidur malam tanpa reda suami dia. Suami dia kata, yang teman abang tengok gegar vaganza ni, bini tak sih kata, bini dah kata, suami dia kata tak sih tidur, tak tidur tak sih. Suami dia mainlah sak wang hajat dia bini. Jadi tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tuan-tuan biasa dengar tak? Tadi tu email saya tak rasa ni. Dalam surah yang lain, dalam ayat yang lain, dalam surah yang lain, Allah Ta'ala berfirman, inna anzalna fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alf syahr. Baik. Sekarang ni tuan-tuan, besok 17 Ramadan. Malam ni dah masuk 17 Ramadan saja, besok kita puasa 17 Ramadan. Baik. 17 Ramadan nuzulul Quran. Satu. Kedua, dalam surah yang lain Allah Ta'ala bagi tahu dalam surah Al-Qadar. Allah Ta'ala bagi tahu bukan Qadar, dalam Quran, dalam surah yang lain Allah Ta'ala bagi tahu, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Jadi nampak bertembung. Tadi diceritakan Allah Ta'ala turunkan Quran, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, pada 17 Ramadan. Kemudian berdasarkan surah yang lain pula Allah Ta'ala bagi tahu bahawa Allah Ta'ala turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar.
Mana satu? 17 Ramadan ataupun malam Lailatul Qadar? Jawapannya tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah rahmati Allah, kedua-duanya betul. Katanya ulama, Allah Ta'ala turunkan daripada Lauh Mahfuz kepada Baitul Izzah, daripada Lauh Mahfuz kepada Baitul Izzah pada ketika itu malam Lailatul Qadar. Kemudian daripada Baitul Izzah turunlah selama 23 tahun Rasulullah hidup. Rasulullah umur 40 tahun dia terima wahyu. Maka Rasulullah 63 tahun dia meninggal dunia. Bermakna ada baki 23 ada. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, ada 23 tahun tuan-tuan rahmati Allah. Maka 23 tahun itulah diturunkan Quran mengikut situasi dan juga keadaan. Yang datang kepada kamu digelarkan sebagai namus. Namun ini satu benda yang ada kepak. Maka Jibril ada kepak. Kepak Jibril taklah banyak, 600. Satu kepak Jibril bila balut dunia, separuh daripada dunia terbalut dengan sebab satu sayap malaikat Jibril. Jibril besar, tak pernah lawan Allah. Kita kecil, hari-hari lawan Allah. Wal'ayadu billah bin dhalik. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, katanya Waraqah bin Naufal, wahai Muhammad, kalaulah didatangi Nabi-Nabi terdahulu didatangi oleh Jibril ni, oleh namus ni, maka dia ni dilantik sebagai Nabi lagi Rasul. Tuan-tuan rahmati Allah, katanya Waraqah bin Naufal, dan ramai orang kampung kamu, umat kamu akan membenci kamu. Lalu katanya Waraqah bin Naufal, kalau mereka membenci kamu, akulah yang akan membantu memperjuangkan bersama-sama dengan kamu. Tuan, Waraqah bin Naufal tak dapat sampai dah surat cinta. Oh pula. Baik tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, Waraqah bin Naufal tak sempat bersama perjuangan Rasulullah SAW. Tak sempat. Maka Waraqah bin Naufal pun meninggal dunia. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, nuzulul Quran, turunnya Quran sewaktu Nabi Muhammad berada di Gua Hira. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, perjalanan itu tuan-tuan selama 23 tahun mengikut situasi dan juga keadaan. Sebab itulah kalau tuan-tuan belajar tafsir Quran, ada yang Quran turun tu di ayat Quran atau surah yang turun di Mekah, ada yang turun di Madinah. Selama 23 tahun. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, persoalan hari ini tuan-tuan rahmati Allah, Quran pun dah diturunkan, dah ada dah di tangan kita, dah ada dah di setiap telefon kita. Maka tuan-tuan rahmati Allah, persoalannya kita baca ke tak baca Quran, tuan-tuan rahmati Allah. Itu persoalannya. Tuan-tuan, kita malu dengan orang buta, tuan-tuan rahmati Allah. Tuan-tuan tengok tu taranum Al-Quran di TV Al-Hijrah, seorang qari daripada Kelantan, mata buta. Ni mata buta tuan-tuan, buka Quran, tapi dia ada Quran dia lah. Raba dia tuan-tuan rahmati Allah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Siap teranum lagi tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Ni ada macam-macam Allah gitu. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, orang yang mata buta boleh teranum baca Quran. Kita ni buka Quran, pakai spek, cabut spek, pakai spek, cabut spek, pakai spek, cabut spek. Tengok jauh, tengok dekat, tengok jauh, tengok dekat. Dah macam Piramli. Al-Kisah sangkajun berbanyak bahasa dah. Apalah tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kita risau tuan-tuan rahmati Allah. Kalaulah dia baca Quran tak boleh, macam mana dia punya sembahyang? Kerana dalam sembahyang adanya ayat Quran, Al-Fatihah, Quran. Tuan-tuan rahmati Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ada ayat Quran, tuan-tuan rahmati Allah. Maka tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab itulah tuan-tuan rahmati Allah, Quran ni tuan-tuan betul-betul kita kena baca. Tak boleh main-main lah tuan-tuan. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu orang yang belajar Quran kemudian mengajar. Belajar dulu baru mengajar, tuan-tuan rahmati Allah.
Maka tuan-tuan rahmati Allah, ibu-ibu, kita belajarlah walaupun 20 tahun Iqra 1 belajar, tak ada masalah. Esok-esok Allah Ta'ala tak tanya dah, kenapa awak tak pandai baca Quran? Tak tanya dah. Sebab hari-hari kita belajar Quran, tetapi Allah Ta'ala tak bagi pandai dah. Tak apa, kita hanya disuruhkan belajar. Ba, ta, sebut ta lupa a, sebut ja lupa ba. Tak apa, ulang balik tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tuan-tuan duduk di pondok kan, di pondok orang tua-tua, hak paling muda, ibarat kita macam anak dara lah, paling muda. Moci-moci di pondok umur 60 tahun, paling muda. Kalau paling tua, jangan cakap lah tuan-tuan, sampai ada yang berburat saya. Dia kata dia umur 80, dia cakap dengan saya, orang kata, Ramadan mari barasa ni naik kapo ada. Ni orang tua murak ni tuan-tuan rahmati Allah. Itu dia ayat. Barasa tu surah Ramadan mari barasa. Nama saya Ramadan. Bulan Ramadan ni nama saya Ramadan. Jadi orang kata bagi Ramadan, gitu. Ramadan mari barasa naik kapo ada. Saya pun kata jalan kaki lah moci. Mana ada motor-motor ni, lepas tu belajar. Kalau tak ada motor, Pak Ramadan nak motor, moci nak buri. Ada, nak buri. Ni, saya pun kata dah nak buri, tak nak buri. Tapi ada satu syarat. Syarat ni yang takut ni tuan-tuan rahmati Allah. Gapo dia syarat moci? Syarat dia mudahnya nikah dengan moci. Allahu Akbar. Umur 80 lebih, jalan pun super trailer percaya sebelah Allah. Macam mana trailer percaya gini ni? Baik. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, saya ajar makcik-makcik baca Quran. Makcik baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil. Mati tak betul. Rabbil alamin. Mati tak betul. Rahim maliki yaumiddin. Mati apa? Dah sound terapun tak apa nak dengar. Tak apa, jangan risau. Semua tu Allah tak tengok pun sound terapun tu, sound apa tu. Yang penting kita baca. Jangan malu. Dua perkara tuan-tuan rahmati Allah, tak boleh ilmu. Katanya siapa dia? Katanya mujahid. Tuan-tuan kenal siapa mujahid? Ibu-ibu kenal mujahid siapa? Mantan menteri, bukan. Mujahid ni salah seorang daripada tabi'in. Dia kata apa? La yata'allamu ilma mustahyi wala mustakbirun. Tidak akan dapat ilmu orang yang malu dan juga orang yang takabbur. Tak akan dapat ilmu. Berarti ibu-ibu, ni saya bukan nak promote, nak bagi tahu. Ibu-ibu yang ada anak perempuan, tu imam ni single lagi. Nampak? Itu saya kata. Ibu-ibu tak ambil peluang benda-benda macam tu, tak nampak. Kalau tu imam tak nak, bagi saya. Jadi ibu-ibu rahmat Allah sebab apa? Peluang kita boleh belajar Quran. Betul? Saya ni bukan nak kata baik, tapi baik sikit lah dari tuan-tuan. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, saya duduk di rumah, kalau balik rumah mak mertua, saya sembahyang berjemaah bagi tahu kepada yang mertua, baca lagu ni, kalau kata tahiyat lagu ni, serba sikit. Bukan kita nak angkat satu kata, serba sikit. Niat kita baik, Allah balas balik. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kita nak panggil orang belajar rumah susah. Lagi ustaz-ustaz cukup lah kedah. Peh, dia fikir nak betul tak? Peh tu. Allah, asal kalau tak juga. Bagi isteri ni kerja je. Jadi ibu-ibu rahmati Allah, belajarlah Quran ibu-ibu. Ni ada kesempatan untuk imam ada, untuk bilang ada. Bagi tahu kata imam, buatlah gelar. Kita orang-orang muslimah yang baca Quran. Dan saya yakin mesti ada juga gelar-gelar Quran. Pergilah ibu-ibu. Jangan bagi alasan, maaf banyaklah ustaz, tak ada mari hari ni. Apa? Agak cucu.
Cucu tu boleh jaga, tapi jangan ganggu masa kita belajar ilmu agama. Jangan ganggu. Itu seorang. Hak kedua orang pula, saya kata wajib baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Wajib. Kita baca Quran jangan curi nafas. Ikut kita lah nafas kita, bukan nafas demo. Oh no. Adalah itu tuan-tuan. InsyaAllah ada rezeki kita sambung lagi. Kesempatan kita jumpa lagi tuan-tuan rahmat Allah. InsyaAllah tuan-tuan, salah silap terkasar bahasa tertulis hati. Saya mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang kita dapat pada malam ini ada manfaat, kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salah silap terkasar bahasa tertulis hati, saya mohon maaf. Wallahu a'lam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.